Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemankan rakan tugas Hafiz Rosli di Awani Pagi. 7.30 ini kami bawakan kepada anda berita-berita yang perlu anda tahu sepanjang semalam supaya anda boleh bersedia dengan maklumat-maklumat dan juga informasi terkini berkaitan dalam dan juga luar negara untuk sama-sama kita bincangkan secara harmoni. Dan isu yang pertama sudah pasti mendominasi topik-topik dan juga bualan-bualan di kedai-kedai kopi segalanya di media sosial adalah berkaitan dengan kartel daging. Hafizi, apa ceritanya? Dan isu mengenai kartel daging ini telah pun bermula sejak daripada seminggu ke 2 minggu yang lalu. Kita mengikuti kepada pendedahan oleh akhbar-akhbar tempatan mengenai adanya isu penyelundupan daging yang menggunakan logo halal dan sebagainya. Dan ini penjelasan daripada JAKIM sendiri di mana isu penyelundupan daging yang hangat diperkatakan sekarang adalah di luar bidang kuasa dan tanggungjawab Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, kata pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi. Dan beliau berkata berkenaan kerana peranan pasukan JAKIM adalah untuk memeriksa sama ada sesebuah rumah penyembelihan di luar negara mematuhi hukum syarak dari segi aspek proses penyembelihan sehinggalah daging itu dibungkus dan dimasukkan ke dalam kotak dalam keadaan bebas cemar. Dan katanya lagi, permit mengimport daging dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAKIS). Apabila produk itu sampai ke pintu masuk negara, Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan melihat dari segi cukai dan selepas produk daging itu berada di gudang dalam negara, ia adalah tertakluk di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Dan itu penjelasan daripada JAKIM sendiri, BJ. Ya, dan dalam masa yang sama juga menjawab persoalan, beliau berkata pihak berkuasa seperti KPDN HEP sedang menyiasat siasatan mengenai perkara tersebut dan akan mendedahkan hasilnya apabila siasatan kes berkenaan selesai. Dan biarlah ia disiasat dengan baik, cara terbaik tanpa gangguan, berikan ruang agensi berkaitan untuk menyiasat. Malas JAKIM akan menimbulkan suasana yang tidak baik kalau JAKIM keluarkan kenyataan akan menjejaskan siasatan tersebut. Jadi itu antara perkongsian daripada JAKIM sendiri. Dan dalam masa yang sama semalam juga Menteri Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri telah pun menjalankan orang kata turun pandang lah ke kilang-kilang yang menghasilkan daging dan sebagainya. Dan kita lihat kenyataan juga dikeluarkan oleh beliau yang mana beliau menyatakan bahawa JAKIM akan mengeluarkan senarai pengimport daging yang diberi lesen untuk memaparkan daging di negeri ini untuk kurangkan kebimbangan orang ramai berhubung isu halal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata perbincangan lanjut bersama pihak bahagian pengurusan halal JAKIM turut diadakan bagi menyelesaikan isu tersebut. Kata beliau, pihaknya juga difahamkan lesen kebenaran menjual daging turut melibatkan kementerian lain. Justru kami akan mengadakan kerjasama lebih erat dengan kementerian terbabit. Dan saya cakna dengan isu ini dan meninjau sebarang bentuk permasalahan yang berkaitan dengan logo halal JAKIM. Dan sekiranya ada mana-mana kelemahan, kita akan kemaskini. Itu antara perkongsian oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri yang menyatakan bahawa JAKIM akan keluarkan senarai pengimport daging diberikan lesen untuk pasarkan daging di negeri ini. Jadi ini sikit sebanyak akan mengurangkan kebimbangan orang ramai lah. Sekarang ni orang ramai sudah pasti akan berasa was-was untuk membeli daging. Ada pula isu-isu yang mahu memboikot pembelian daging dan sebagainya. Ada pula pihak yang memuat naik senarai perniagaan-perniagaan yang mengeluarkan daging ini yang dikatakan meragukan status halal daging mereka, sehingga sebenarnya perkara-perkara tersebut adalah tidak benar sama sekali. Dan jika JAKIM akan keluarkan senarai yang senarai lesen yang untuk memasarkan daging ini, sudah pasti ini akan memberi kelegaan dan kurangkan kebimbangan dan juga kekeliruan yang berlaku dalam kalangan orang ramai, khususnya umat Islam itu sendiri. Dan kalau kita nak tahu mengenai modus operandi yang digunakan, adalah ini penjelasan daripada beliau sendiri, iaitu taktik kartel yang menyeruduk daging sejuk beku dari luar negara sebelum membungkus semula daging berkenaan dengan menggunakan logo halal dan menjualnya di pasaran seluruh Malaysia. Dan beliau juga berkata pihaknya akan terus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang berkaitan bagi memastikan masyarakat mendapat produk daging import yang 100% halal. Apa yang Fizi katakan sebentar tadi, iaitu timbul satu keraguan dalam kalangan masyarakat. Ada yang tidak lagi konsum ataupun menggunakan daging itu sendiri atau memakan daging itu sendiri. Sekaligus dia dapat menjejaskan kepada peniaga-peniaga kecil
pedagang kecil di pasar-pasar, ramai yang mereka yang terkesan disebabkan oleh isu ini. Dan semestinya satu tindakan yang tuntas harus dijalankan oleh kerajaan. Kerajaan yang menyelia segala pelbagai import dan ekspor ini, dan juga kita tahu bagaimana status logo halal itu dikeluarkan juga, dan pastinya kerajaan harus meyakinkan semula rakyat dan juga mengawal selia, begitu juga dengan mengawal segala import dan juga ekspor ini, sekaligus isu-isu mengenai penyalahgunaan logo halal ini tidak lagi berterusan lah di dalam kita punya pasaran Ya, ini. tapi dalam masa yang sama juga kita tidak boleh menduling jari hanya kepada satu pihak. Kita perlu melihat kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa proses ini telus. Kita lihat juga agensi-agensi kerajaan yang sebelum ini pengawal seliaannya di kementerian yang lain, penguatkuasaannya di kementerian lain. Jadi perlunya ada kolaborasi yang lebih baik dalam kalangan agensi-agensi yang terlibat dalam tadbir urus ini, dan dalam masa yang sama juga sistem kita, idea-idea kita, cadangan kita semuanya dah bernas dah. Betul. Cuma masalahnya adalah tadbir urus yang menjadi kelemahan kita selalunya di Malaysia ini. Jadi kita harapkan akan ada penambahbaikan yang dapat dibuat dalam isu kartel daging ini. Dan dalam masa yang sama juga terdapat satu lagi perkara lain melibatkan kartel daging ini juga, yang mana kalau kita lihat sejak beberapa hari yang lepas, pemuda UMNO banyak sekali memberikan cadangan, 6 cadangan tak salah saya berkaitan dengan kartel daging ini, dan perlunya mewujudkan jawatankuasa khas untuk melihat kepada kartel daging ini. Dan Ketua Pemudanya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata pihaknya menerima maklumat Jabatan Pemeriksaan Veteriner DVS tidak pernah mengeluarkan permit import AP untuk produk ekor lembu. Dan beliau menyatakan bahawa 2 buah kilang Cina yang membekalkan daging ayam ke negara ini dipercayai kali terakhir diperiksa status halalnya pada Januari 2016. Dan namun begitu, beliau berkata produk itu begitu mudah dan banyak didapati di pasaran, khususnya yang diimport dari Argentina, sehingga menimbulkan keraguan mengenai status halal selama ini. Apakah DVS dan juga JAKIM melakukan pemeriksaan secara berkala setiap tahun untuk pastikan status halal, kesihatan, pencegahan penyakit berjangkit daripada binatang dan kebersihan kilang-kilang yang diberikan kelulusan status halalnya? Soal beliau lagi, daripada maklumat yang pemuda UMNO peroleh, kali terakhir 2 kilang utama membekalkan daging ayam di China dibuat pemeriksaan pada 20 Januari 2016 setelah mendapat pensijilan. Apakah benar DVS tidak mengeluarkan sebarang permit import AP ekor lembu? Justru apakah status halal ekor lembu yang begitu banyak berada di pasaran tempatan yang dikatakan kebanyakan diimport daripada luar negara, terutama daripada Argentina? Jadi ini antara persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Ketua Pemuda UMNO berkenaan dengan isu kartel daging ini. Dan semalam juga beliau telah pun membuat satu laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi mengenai isu ini, dan juga ada beberapa persoalan, iaitu berhubung beberapa persoalan dan juga isu yang dibangkitkan. Ashraf berkata kerajaan perlu segera menubuhkan pasukan khas melibatkan Polis Diraja Malaysia PDRM dan juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dan katanya penubuhan ini adalah sangat penting bagi kita, ataupun sangat penting bagi segera mendakwa dan juga mendedahkan individu-individu dan juga syarikat-syarikat yang terlibat. Itu merupakan penjelasan daripada Datuk Ashraf Wajdi Dusuki semalam. Dan satu lagi perkembangan kita ingin ikuti, di mana ini satu tuntutan ataupun satu gesaan daripada Presiden Persatuan Peruncit Bumi Putra BRO Datuk Dr. Amir Ali Maidin, yang berkata kerajaan digesa untuk menarik balik penjualan daging kepada syarikat tempatan yang disyaki terlibat dalam isu kartel daging haram. Dan katanya perkara itu adalah antara langkah yang terbaik dalam masa terdekat bagi memastikan tiada daging haram dijual dalam pasaran negara. Dan tegasnya perkara itu tidak boleh diambil mudah kerana tindakan sedemikian menyentuh sensitiviti agama Islam itu sendiri. Kerana kerajaan sudah pun kenal pasti syarikat yang mengambil barang ataupun kartel daging haram ini, dan minta untuk hubungi siapa peruncit yang beli dari pada kartel ini supaya jangan jual dan juga ambil balik barang itu. Dan katanya juga ini adalah cara yang lebih berkesan yang beliau sendiri lihat dalam tempoh terdekat, iaitu elak untuk menjual daging yang diragui statusnya. Itu penjelasan daripada beliau sendiri, Fizi. Ya, apapun berkaitan dengan isu kartel daging ini, diharapkan dapat satu penyelesaian yang tuntas, dan kerajaan juga diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang baik mengekang kartel-kartel daging, dan pihak yang mengambil kesempatan menggunakan logo halal secara suka hati
sehingga kan daging yang sudah pasti membawa kepada kebimbangan umat Islam lah kan. Dia menjadi darah daging kita sendiri juga untuk menilai status halal itu dan apakah kesan-kesannya, impaknya. Kita tahu bahawa daging-daging yang diimport kalau kata tiada status halal dan juga itu akan membawa kepada status kesihatan yang kita tidak tahu daging-daging itu diimport daripada mana, adakah selamat untuk dimakan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga semalam tular di media sosial YB Khairi Jamaluddin yang dikatakan telah pun mengalami kemalangan. Netizen adalah komen berkaitan dengan perkara tersebut. Yang pertamanya adalah mereka ini mengucapkan selamat sembuh, selamat semoga cepat sembuh kepada YB Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi. Dan dalam masa yang sama juga mereka komen sinis terhadap JKR kerana apa? Kerana apabila golongan-golongan VIP terlanggar lubang, barulah mereka mahu mengeluarkan kenyataan memohon maaf dan sebagainya. Dan ini antara komen-komen yang telah pun dikeluarkan oleh netizen. JKR Kuala Langat mohon maaf kepada Khairi susulan kemalangan. Netizen sendiri komen sinis berkaitan dengan permohonan maaf oleh JKR itu. Dan jabatan tersebut dalam kenyataan Twitter memaklumkan akan mengambil tindakan segera susulan kemalangan dipercayai disebabkan jalan berlubang di Jalan Kampung Sri Ceding, Banting, Selangor. Dan kalau anda dapat lihat sekarang ini adalah antara kenyataan permohonan maaf daripada JKR Kuala Langat kepada YB Khairi Jamaluddin. Dan ini adalah gambar yang dimuat naik melalui ucapan Twitter YB Khairi sendiri, pemilik akaunnya, menunjukkan bahawa keadaan lubang yang beliau langgar sehingga menyebabkan kemalangan. Dan ini adalah keadaan kecederaan yang dialami oleh YB Khairi Jamaluddin. Dan dalam masa yang sama juga kalau anda dapat lihat ini antara komen-komen yang diberikan oleh netizen. This water puddle on the main road in Banting or descent in Aduan to MPKL 2 months ago, but it's still here today. Ini antara ada takungan air di jalan. Betul. Dan dah dihantar Aduan tapi 2 bulan tiada permohonan maaf, tiada tindakan diambil. Dan dalam masa yang sama juga antara lain satu perkara lagi, ni dia. Tolong turap semula jalan dari Morib Tanjung Sepat sebab mostly ramai yang cycling dekat area sini. Sekadar bertanya, kalau rakyat biasa yang mengalami kemalangan akibat jalan berlubang sehingga ada yang mengalami kemalangan maut, adakah pihak JKR akan terus minta maaf pada hari yang sama? Sekadar bertanya. Ini antara yang ni. Kalau rakyat marhen, mokalu menteri noh zub apa dia tulis pasal tak dapat nak baca. Tapi apa pun semoga cepat sembuh YB. Betul. Dan semoga pihak bertanggungjawab tengok samalah jalan tu. Jangan anak bini sendiri yang kena barulah terhege-hege. Ramai yang berpertikaikan. Ini yang menarik ni, gambar ni. Parut kenangan musim COVID-19, saya tak perlu permohonan maaf dari JKR. Apa yang saya minta cuma tolong ambil tindakan. Betul. Pantau jalan raya yang rosak lain terutamanya laluan motosikal. Kasihanlah penunggang motosikal seperti kaya. Ini gambar yang kecederaan yang dialaminya dan kita percayai dia juga turut melanggar lubang. Itu antara orang kata antara 2 darjat lah dan juga double standard yang tular di media sosial berkaitan dengan isu permohonan maaf JKR kepada Menteri YB Khairi Jamaluddin. Fizi macam marah ya muka? Tak adalah marah. Cuma saya nak bagi tahu kalau kita melihat kepada insiden yang berlaku kepada Menteri Mosti ini, ia sebagai satu wake up call kepada JKR sebenarnya. Ramai yang menyatakan aduan di mana jalan-jalan yang perlu diperbaiki dan sebagainya, dan saya kira JKR sendiri akan menjalankan kerja-kerja mereka. Dan apabila ramai sudah mengutarakan, ada juga YB di pihak kerajaan dan juga pihak bangkang ada menyuarakan di Twitter dan sebagainya, jalan ini perlu dibaiki. Saya kira dalam masa terdekat ni mungkin JKR akan mengambil tindakan melihat kepada isu-isu yang berlaku. Ada yang komen sinis, tapi ini komen yang tak baik lah yang saya baca dekat Twitter. Ada yang mengatakan bahawa lepas ni kena lebih banyak golongan VIP yang langgar lubang baru JKR akan ambil tindakan dengan cepat dan sebagainya. Tak baik lah komen-komen begitu. Itu kata netizen lah. Kita cuma harapkan yang terbaik lah supaya JKR dapat laksanakan dengan lebih pantas. Lubang ni berbahaya. Ada kemalangan-kemalangan maut yang melibatkan mereka yang langgar lubang ini. Nampak biasa, kecil biasa, tapi dia membawa sehingga kehilangan nyawa itu adalah satu perkara yang besar dan tidak boleh kita elakkan ataupun lupakan dengan begitu saja, Fizi. Betul, dan kita akan berehat dulu seketika. Selepas ni kita akan membawakan mengenai perkembangan COVID-19 dan juga PKP di negara kita ini. Kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ni.
Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hafiz Azman. Dalam masa yang sama kita membincangkan mengenai perkembangan dalam dan juga luar negara. Isu mengenai COVID-19 tidak harus kita lupakan, dan di mana ini satu lagi perkembangan yang kita bawakan melihat kepada seruan daripada Perdana Menteri terhadap penjawat-penjawat awam semua, di mana cabaran untuk menghapuskan wabak COVID-19 tidak menghalang usaha memperkasa sektor awam yang merupakan antara agenda utama kerajaan, kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan Perdana Menteri berkata usaha itu dilakukan untuk memastikan sistem perkhidmatan yang cekap, telus dan juga mesra rakyat. Dan beliau berkata tanggungjawab pejabat awam kini adalah membudayakan norma baru dalam cara kerja supaya perkhidmatan tersebut tetap dapat disampaikan secara efektif kepada golongan sasar di samping meningkatkan produktiviti kerja. Dan tambahnya di peringkat kerajaan pula adalah penting inisiatif menambah baik aspek integriti dan tadbir urus kerajaan dilaksanakan, misalnya dilakukan melalui usaha membantas amalan rasuah bagi memastikan kecekapan dan juga ketelusan pengurusan pentadbiran. Dan kita bercakap mengenai isu rasuah dan juga integriti. Sebelum ini banyak di media-media sosial kita memaparkan mengenai ada penjawat awam yang terlibat dalam kes-kes rasuah yang telah pun ditahan oleh SPRM dan sebagainya. Dan ini merupakan harapan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri untuk mempertingkatkan lagi dari segi sudut integriti dan juga dari sudut untuk mengekalkan tadbir urus yang baik dalam penjawat awam itu sendiri, Fizi. Ya, dan kerana apa? Kerana apa yang kita bimbang adalah daripada tahun 2012 sehinggalah 2020 ini, hanya 0.01% saja daripada 1.6 juta penjawat awam di negara ini yang melaporkan, yang berani melaporkan kepada pihak atasan mereka ataupun pihak berkuasa berkaitan dengan salah laku ataupun salah guna kuasa ataupun penyelewengan rasuah yang berlaku dalam kalangan penjawat awam sendiri. Dan ini adalah angka yang begitu sedikit sekali, 0.01. Boleh katakan dalam hanya 300 lebih saja daripada 1.6 juta penjawat awam di negara ini. Jadi ada terdapat masalah di sini untuk kita tangani segera, untuk memberanikan, untuk bagi memastikan bahawa mereka ini berani tampil, dan sudah pasti kita melihat kepada akta-akta untuk melindungi whistleblower ini. Betul. Untuk melindungi mereka yang memberikan maklumat berkaitan dengan salah laku, salah guna kuasa dan sebagainya di pejabat-pejabat mereka. Dan kita harapkan akan lebih ramai individu tampil. Bukan saja kita pergi kepada pejabat awam tapi juga di pihak swasta, dan juga jangan biarkan rasuah ini berakar umbi sehingga menjadi memusnahkan struktur masyarakat, dan pembangunan negara juga akan sukar untuk dilaksanakan dengan lebih cepat sekiranya ia berleluasa dalam negara. Dan dalam masa yang sama juga kita tak mesti lupakan mengenai perkembangan kes COVID-19 yang mana Malaysia telah pun mencatatkan angka 106,000 kes Hafizi. Betul. Dengan semalam kita masih lagi mencatatkan angka 4 digit iaitu bersama dengan 1,594 kes. Kes tempatan 1,591, 3 kes import. Jumlah kes yang aktif telah pun mencecah 20,643 kes. Jumlah yang dimasukkan ke ICU 116 kes, termasuk 53 yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Dan kes yang telah sembuh juga mencatatkan angka 4 digit semalam iaitu 1,181 kes, dengan jumlah yang telah pun sembuh 85,592 kes. Dan semalam juga terdapat kes kematian, pertambahannya adalah sebanyak 3, dengan jumlah kematian mencapai kepada 455 kes COVID-19 di dalam negara ini. Dan kita dapat saksikan juga negeri yang mencatatkan jumlah tertinggi bagi kes jangkitan COVID-19 adalah di negeri Selangor, di mana semalam saja sebanyak 697 kes, iaitu sebanyak 43.7% daripada jumlah keseluruhannya. Begitu juga dengan Kuala Lumpur sebanyak 194 kes dan Johor sebanyak 191 kes. Itu kita melihat kepada pecahan-pecahan bagi negeri-negeri. Dalam masa yang sama juga semalam telah pun diumumkan iaitu PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan juga Sabah yang ketika ini masih lagi diteruskan sehingga 31 Disember. Kini telah pun diumumkan untuk dilanjutkan lagi sehingga 14 Januari, iaitu melibatkan di negeri Selangor. Dan kalau kita lihat juga di negeri Selangor, sebelum ini ada juga kawasan-kawasan yang didapati telah pun hijau. Kini telah pun merah kesemuanya, ke semua daerah-daerah di negeri Selangor dalam kawasan zon merah, iaitu melebihi 40 kes jangkitan COVID-19. Dan begitu juga dengan wilayah persekutuan, dan kerajaan telah pun mengumumkan telah pun melaksanakan PKPB sehingga 31 Disember, turut dilanjutkan sehingga 14 Januari 2021.
Dan juga beberapa lagi PKPB telah pun dilanjutkan sepertinya 3 negeri tadi dan juga di beberapa daerah yang lain seperti di Mukim 12 Barat Daya dan Mukim 13 Timur Laut di Pulau Pinang. Begitu juga dengan di Negeri Seremban dan juga di Johor Bahru dan juga Batu Pahat. Di daerah Seremban ataupun di Bandar Seremban itu sendiri, di Johor Bahru dan juga Batu Pahat dan juga di Sabah. Begitu juga dengan beberapa lagi kawasan PKPB yang telah pun ditamatkan, antaranya adalah di Ipoh dan Cemor di Mukim Hulu Kinta, di Port Dickson dan juga di Kulai. Itu perkembangan mengenai PKPB di negara kita, Fizi. Dan ada yang bertanya semalam, kenapa nak lanjutkan lagi PKPB? Angka kes COVID-19 kita 4 digit. Dahulu masa PKP, angka kes COVID-19 kita hanya puluh-puluhan saja. Kenapa Betul. Nak kena lanjutkan PKPB? Buat sajalah PKP. Dan kenapa, apa relevannya ada PKPB lagi kalau dah memang nak memastikan bahawa ekonomi kita berjalan dengan baik dan juga perniagaan-perniagaan dapat dibuka sepenuhnya, orang ramai juga dapat melancong ke sana dan juga ke sini. Jadi ini adalah penjelasan daripada Dr. Noor Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan kita, yang menyatakan bahawa tanpa PKPB 4 juta rakyat akan dijangkiti COVID-19. Dan jelas beliau, PKPB berjaya mengekang penularan COVID-19 di negara ini. Dan hari ini kita lihat lebih kurang 106,000 kes sahaja dilaporkan. Dr. Noor Hisham menyatakan bahawa berdasarkan pengalaman negara, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP lebih berjaya dari segi kesihatan namun memberikan impak yang besar kepada ekonomi. Ketika gelombang ketiga ini, Kementerian Kesihatan KKM juga telah pun berjaya menangani melalui PKPB dan beliau turut mengulangi bahawa tolonglah patuh kepada SOP COVID-19. Kita tak boleh nak laksanakan PKP. Kerana Betul. Apa? Kerana sejak daripada 18 Mac 2020 yang kita laksanakan sehinggalah pada bulan Mei, kita kerugian 64 bilion ringgit secara keseluruhannya. Dan lebih kurang banyak menjejaskan perniagaan-perniagaan. Sebab itu kita tidak boleh pergi balik kepada PKP kerana ia mengganggu, gugat dan sekaligus akan merosakkan banyak perniagaan. Angka pengangguran juga dijangka akan terus meningkat. Kita telah pun berjaya mengekalkan angka pengangguran kita pada paras 4.7%, lebih kurang ada dalam 700 hingga 800 ribu kes pengangguran. Tapi dengan pakej-pakej rancangan ekonomi, kita prihatin penjana, bantuan tambahan PKS, kita telah pun berjaya mengurangkan sedikit sebanyak kesan impak pandemik COVID-19 ini dengan belanjawan 2021 juga telah pun diluluskan di Parlimen dan kita harapkan ia dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat kita. Dan untuk itu kita perlu bersiap sedia menghadapi tahun 2021 kerana apa? Kerana berita yang baru saja kami terima adalah berkaitan dengan pandemik COVID-19 ini. Sebenarnya WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah pun menyatakan bahawa pandemik COVID-19 ini adalah bukan yang terburuk. Dia bukan yang terburuk kerana kemungkinan besar akan ada yang lebih buruk ataupun lebih parah daripada pandemik COVID-19 ini. Ketua Program Kecemasannya, Dr. Michael Ryan, telah pun menyatakan bahawa pandemik seterusnya mungkin lebih parah dan vaksin tidak menjamin penyakit berjangkit akan terhapus sepenuhnya. Jelasnya terdapat keperluan untuk bertindak secara kolektif dalam situasi yang tidak menentu di dunia ini serta keadaan masyarakat yang semakin kompleks. Dan beliau menyeru supaya orang ramai ingat mereka yang telah pun meninggal dunia akibat COVID-19. Dan dalam masa yang sama juga Ketua Teknikal WHO COVID-19 Maria Vancouver berkata beberapa negara mengatasi COVID-19 tidak semestinya negara berpendapatan tinggi, tapi negara yang pernah melalui penyakit ataupun wabak yang lain. Dan kalau saya imbas sedikit apa yang dikatakan oleh Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus semalam, beliau menyatakan bahawa perlunya ada satu kolaborasi satu sistem kesihatan yang diguna pakai oleh kesemua negara, tak kira negara kaya ataupun negara miskin. Dan dalam masa yang sama juga beliau menyeru kepada semua negara-negara untuk mula melabur dalam sistem kesihatan supaya kita lebih bersedia menghadapi pandemik COVID-19 kerana pandemik COVID-19 yang datang menjengah pada bulan Disember yang lepas. Kita semua negara-negara di dunia ini tidak bersedia langsung sehingga terpaksa menutup pintu sempadan sekatan ekonomi, terpaksa dilaksanakan mengakibatkan impak yang begitu besar sekali
kepada seluruh dunia ini, Hafizi. Dan kita nak bercakap mengenai impak mengenai COVID-19 ini, semestinya kita juga ingin melihat kepada tahun baru. Saya kira dalam 2 hari lagi kita bakal menuju kepada tahun baru, iaitu 2021. Dan ini peringatan daripada Datuk Seri Ismail Sabri sendiri yang mengingatkan sambutan tahun baru secara besar-besaran masih lagi tidak dibenarkan. Dan beliau berkata perhimpunan berskala besar akan menyukarkan pematuhan prosedur operasi standard SOP termasuk penjarakan sosial walau bagaimanapun sambutan secara kecil-kecilan melibatkan ahli keluarga masih lagi dibenarkan. Dan kalau kita ingin menyeroti semula perintah untuk melarang daripada sambutan secara besar-besaran ini juga telah pun dibuat pada tahun 2014, iaitu pada ketika itu adanya tragedi ataupun adanya banjir besar di sekitar Pantai Timur dan sebagainya, di mana kerajaan juga telah pun melarang ataupun tidak membenarkan perayaan ataupun sambutan secara besar-besaran, ada bunga api dan sebagainya untuk menyambut tahun baru pada tahun 2014. Dan kali ini pada tahun 2021 juga kita menyaksikan sekali lagi kerajaan tidak membenarkan untuk penganjuran sambutan secara besar-besaran. Dan kalau kita lihat juga tapi kita itu tak bermakna, Hafizi, tahun baru 2021 ini adalah tahun pemulihan untuk kita semua. Ekonomi, perniagaan ialah tahun pemulihan, tapi tak bermakna untuk kita tidak boleh bangkit daripada tahun 2020 yang pada awalnya kita jangkakan Malaysia akan menjadi negara yang berpendapatan tinggi, tapi hanya tidak dapat mencapai perkara tersebut disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dan ini tidak bermakna kita semua tidak mempunyai azam tahun 2021. Jadi Hafizi, apa azam anda untuk tahun 2021? Azam saya untuk melunaskan azam-azam saya yang sebelum ini. Begitu juga dengan Hafizi? Lebih kurang samalah, Hafizi. Okey, baik. Itu saja yang dapat kami kongsikan di Awni Pagi untuk hari ini. Anda dapat saksikan banyak laporan-laporan penting di astroawni.com dan juga buletin-buletin Awni seterusnya. Dan sekian daripada kami. Assalamualaikum, salam sejahtera.